awal hari ni biasanya saya tak buat live pada hari Ahad. Tapi biasanya kalau ada special topik, ya, kalau saya rasa ada keperluan, maka saya akan go live lah. Malam nanti boleh jumpa juga, join perbincangan kita berkenaan dengan sebuah kaedah usul fiqh ataupun kaedah fiqhiyah, al-yaqin la yuzalu bisyak ataupun la yazulu bisyak ataupun la yazalu bisyak, pada pukul 9 malam nanti. Tapi insyaAllah sekarang ni saya nak berbicara berkenaan dengan isu yaqazah, dan kita case study sikit tentang satu ajaran yang telah pun difatwakan sebagai sesat di Malaysia ini, iaitu ajaran Al-Arqam, ya. Dan saya akan sama-sama kita lihat case study Al-Arqam ni sebagai menunjukkan kesan-kesan buruk yang negatif yang timbul daripada dakwaan-dakwaan yaqazah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin, dan sekalian mereka mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perjuangan menentang dan menghadang ajaran sesat ini adalah kerja semua orang. Dia bukan kerja Jabatan Agama sahaja, dia bukan kerja mufti-mufti sahaja, dia adalah kerja semua orang. Sesiapa yang nampak kemungkaran, ada kuasa, ubah dengan kuasa. Siapa yang tak ada kuasa, ada ilmu, ubah dengan ilmu. Siapa yang ada kuasa dalam keluarga dia, ya, sebagai seorang ketua keluarga, ataupun seorang abang, ataupun seorang ibu dalam rumah, ataupun awak ada authority, ya, dengan kawan-kawan awak mungkin, ya, awak dipandang dengan pandangan yang tinggi, maka awak perlu gunakan apa saja yang awak ada untuk menghadang ajaran-ajaran sesat ni. Banyak sebenarnya yang sedang bertibaran dan berluasa serta bermaharajalela di tanah Melayu ini. Saya tak mau fokuskan hanya kepada Malaysia sahaja, ya. Kita orang Nusantara, ya. Sebab benda ini berkait juga dengan Singapura, berkait juga dengan Indonesia, ya, berkait juga dengan Malaysia. Jadi saya minta kita jangan jadikan isu ni isu nasional, ya, isu kebangsaan, isu kenegaraan, tetapi isu agama, ya. Kita sepakat bahawa ajaran sesat adalah sesuatu yang patut kita tentang. Sebab apa? Sebab bila ajaran sesat ni ada dalam sebuah tempat, dia akan rosakkan akal, dia akan rosakkan jiwa, dia akan rosakkan akidah, dia akan rosakkan iman, dia akan hancurkan masyarakat itu. Mana-mana kumpulan yang mengikut ajaran sesat, awak akan lihat pertama yang akan jadi mangsa adalah akal mereka. Mereka mungkin kaya, mereka mungkin efisien dalam bisnes mereka, mereka mungkin ada struktur organisasi. That does not matter. Sebab yang menjadi penekanan kita yang pertama sekali adalah akidah yang lurus dan akal yang sihat. Kalau akal dah rosak, kaya macam mana pun, organisation hebat macam mana pun means nothing. Okay? Sebab kalau kita nak mengukur kebenaran sesebuah jemaah ataupun sesebuah aliran itu berdasarkan kayanya mereka, banyaknya kedai mereka, banyaknya usaha ekonomi mereka, ataupun betapa tersusunnya gerak kerja mereka, maka sepatutnya kita pandang ke barat, ya. Sebab barat lagi 10 kali ganda lebih efisien, lebih kaya daripada sebahagian jemaah-jemaah yang mendakwa sebagai jemaah Islam ini, yang mendakwa sebagai jemaah kebenaran ini. Jadi usaha ini harus berterusan. Dan ada banyak sebenarnya. Saya nak seru ustaz-ustaz yang lain, ya. Of course, ya, academic work is very important juga. Saya faham ada yang sibuk menulis buku, ada yang sibuk menjadi lecturer dekat universiti, ada yang sibuk buat kajian secara belakang tabir. Tetapi saya juga ingin menyeru, saya melihat ada keperluan untuk para ustaz-ustaz to confront the problem head on. Okay? Kita kena ada this call out culture juga. Calling out culture. Maksud dia nak kena confront mereka ni secara terus. Sebab apa? Golongan yang ikut diorang ni bukanlah, rata-ratanya adalah golongan yang kita tahu mereka ni kalau ikut siapa nama dia, Malik punya bahasa lah kan, dia kata mereka ni tidak ramas buku kan. Ni zaman dulu-dulu lah bila dengar lagu diorang ni kan, mereka tidak ramas buku. Ni jenis yang tak baca buku-buku akademik universiti ni, tak baca.
Dia orang ni pun jenis malas nak dengar lecture-lecture akademik. Dia orang tak, they don't do that. Dia orang hanya nak baca WhatsApp forwarded messages. Dia nak dengar ceramah simple-simple. Dia nak dengar 1-2 hadis Nabi. Lepas tu dia nak cerita-cerita akhir zaman, cerita Dajjal, cerita Imam Mahdi, cerita Yahudi nak bunuh kita, Yahudi nak hancurkan umat Islam, Yahudi nak bunuh Imam Mahdi. Orang kita suka cerita-cerita macam tu. Dia orang tak nak. Ilmiah tu tak penting bagi mereka. Yang penting kena dengan hawa nafsu mereka. Jujur saya kata begini ya. Orang-orang yang cenderung bila belajar agama, dia suka mencari perkara-perkara yang tidak boleh dipastikan, tidak boleh diabsahkan, tidak bersandar secara kukuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tak kisah pun semua tu. Dia nak dengar, dia nak rasa sedap, dia nak rasa seronok, dia nak rasa yang dia ni beragama, dia nak rasa yang dia ni dekat dengan Tuhan, dia nak rasa yang dia ni dengan jamaah kebenaran. Yang lain semua dia tak kisah. Rata-ratanya orang yang mengikut ajaran sesat begitu pemikiran mereka. Akal ini akan ditutup dulu. Akal ini akan ditutup. Jadi, kalau kita terlalu akademik, kalau kita terlalu akademik, kita akan tak dapat mereka. Okay, so apa salah satu cara yang kita patut buat adalah direct confrontation. Direct confrontation, tetapi secara dialog, secara debate. Okay, confrontation ni bukan maksud saya confrontation secara kekerasan, tidak. Tetapi confrontation secara keilmuan. Pembuktian secara keilmuan. Sebab zaman ni bukan zaman kita macam Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir Firaun kan. Ada pembuktian di depan khalayak ramai siapa yang sebenar-benar tukang sihir dan siapa yang Nabi sebenarnya. Hari ini kita kena buat pembuktian keilmuan. Asatizah tak boleh sembunyikan ilmu kan. Lepas tu ceramah dengan kumpulan-kumpulan kecil kita. Sedangkan masyarakat awam macam-macam sekarang ini, dah macam buffet. Nak pilih ajaran sesat dah macam buffet, wallahi. Dah macam buffet. Kalau pergi ke YouTube, tengok pengikut-pengikut mereka beratus ribu. Satu saja aliran sesat ni dah ratus ribu. Belum campur yang lain. Belum campur viewership mereka kalau tengok di YouTube, kalau tengok di Facebook. Benda ni tak apa, kita bukan nak salahkan sesiapa, tetapi saya seru ini tanggungjawab kita bersama. Okey, kita akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita ada kena keluarga kita masing-masing, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kita ada dalam WhatsApp group di mana mereka kongsi benda bukan-bukan seperti ini, anda ada tanggungjawab. You have a responsibility to say something. Okey, cara macam mana awak buat itu saya serahkan kepada awak mengikut strategi dan kesesuaian keadaan awak masing-masing. Okey, tapi something must be done. Baik. Baru-baru ini dalam sebulan 2 bulan lepas ni timbul balik isu Yaqazah ni ya, antara golongan pro dan kontra ya. Saya adalah bersama-sama dengan kumpulan yang nak kata kontra 100% tak boleh ya, sebab dia bergantung kepada apa yang dimaksudkan dengan Yaqazah itu. Okey, saya berpegang kepada satu konsep yang dipanggil sebagai micro sleep ya. Micro sleep ni, siapa yang biasa tak tidur malam ataupun yalah dia bersengkang mata, tak kira lah awak bersengkang mata pasal apa pun, tentang ilmu ke, awak beribadah ke, atau awak ni jenis bersengkang mata game ke dan sebagainya, awak akan tahu fenomena micro sleep. Micro sleep ni bila awak duduk, awak tengah buat sesuatu, kadang-kadang awak boleh terlelap tapi awak tak perasan awak terlelap. You don't realise that you actually sleeping for a while. Dan biasanya dalam keadaan sedar dengan jaga tu, awak akan biasanya dapat vivid dreams. Ya, vivid dreams. Mimpi yang kita tak boleh nak beza ini berlaku betul-betul ke atau berlaku dalam mimpi. Dan saya sendiri melihat sebahagian syekh-syekh saya ya. Antaranya pernah dekat Madrasah Al-Junaid, ada dekat Mesir juga, okey. Kadang-kadang guru-guru ni kita tahulah mungkin dia orang tak tidur cukup, tahajud ke apa benda ke kan. Dia mengajar tu, kadang-kadang dia terdiam. Macam tu. Lepas tu dia tutup mata sekejap. Dia tidur sekejap. Tapi tidur dia tu macam 5 saat je. Lepas tu dia bangun, dia teruskan bacaan dia. Ini benda biasa. Okay, dan siapa yang pernah alami benda-benda macam ni, awak akan tahu bahawa micro sleep ni dia biasanya akan bawa vivid dream. Dan orang tak tahu nak beza. Nak tahu ini sedar ke jaga ustaz. Termasuklah juga orang-orang yang ada ada gangguan jin dan sebagainya. Biasanya pada waktu itulah mereka akan nampak gangguan itu dengan jelas. Waktu nak terlelap tidur tu, tengah baring tu, baru nak masuk tidur tu,
dia akan nampak makhluk tersebut, atau yalah, ada perkara-perkara yang terjadi. It's always in between sleep and wakeful state itu. So that state is di situ yang saya percaya bahawa orang-orang yang mengalami yaqazah dia sebenarnya adalah microsleep, ya, microsleep. Jadi kalau sebut microsleep, dia termasuk dalam kategori mimpi juga sebenarnya. Dia termasuk dalam kategori mimpi. Awak nak tong sampahkan pandangan saya, up to you. Okey, terpulang pada awak. Kalau awak kata pandangan saya ini salah, berbahaya, datangkan hujahan awak, batalkan hujahan saya. Baik, jadi saya percaya bahawa yaqazah ini sebenarnya microsleep. Jadi kalau mengikut pegangan itu, maka yaqazah ni tidak ada. Sebab yaqazah ni in between sleep and wakeful state. Saya seorang ke nampak delay. Itulah tadi pun ada kata macam delay juga. Yang lain tolong kasih feedback, delay ke tak delay? Sebab kalau teruk sangat, saya rasa saya kena tangguh ni. Tolong kasih feedback yang lain-lain, tolong. Delay ke ataupun tidak, suara saya, video saya clear ataupun tidak. Saya tak nak terputus-putus. Kalau terputus-putus, nanti takut poin-poin penting terlepas. Microsleep ni pun boleh berlaku time drive, betul? Bahaya tu. Delay banyak yang cakap delay. Ada delay sikit. Video ke audio? Kedua-dua sekali. Video atau audio? Atau dua-dua sekali? Suara delay, video okey. Yang lain setuju tak? Delay tapi audio jelas. Ni terbalik pula. Delay tapi nampak tapi tak teruk sangat. Okey. Delay tapi suara clear. Okey, sound okey. Video dengan audio tidak matching. Macam-macam perbezaan pandangan ni. Delay tapi suara tak putus. Teruskan. Okey lah, saya teruskan. Bismillahirrahmanirrahim, ya. InsyaAllah. Terima kasih atas feedback semua. Jadi okey, apa sandaran saya? Okey, sandaran saya adalah bila kita melihat dalam Al-Quranul Karim tak ada cerita langsung pasal isu yaqazah. Okey. Tidak ada dalil daripada Al-Quranul Karim tentang keabsahan dan adanya yaqazah ini. Dan kalau kita pergi kepada hadis Nabi SAW sebagai sandaran golongan-golongan yang pro kepada yaqazah ni. Okay, lepas ni saya akan cerita pasal Arkam, ya, dan usaha yang sedang berlaku sekarang ini oleh sebahagian pihak untuk mengembalikan ajaran-ajaran Al-Arkam. Lepas ni saya akan cerita. Tapi sebelum tu saya nak buka dulu pasal yaqazah ini. Kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang digunakan oleh golongan yang mendakwa bahawa yaqazah ini ada dalam hadis Nabi SAW, kita akan dapati bahawa hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW kata, siapa yang melihat aku, hadis kat depan tu je tu, saya tak nak habiskan dulu. Siapa yang melihat aku di dalam tidurnya. Hadis yang mengandungi siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, kalau kita lihat dalam Kutub Sittah dan juga Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi, ya, kita akan dapati bahawa ada 42 buah. Saya bukan pakar hadis, tapi benda ni semua orang boleh cek lah, kan? Semua orang boleh cek. Bagi siapa yang pakar, kalau saya salah, betulkan saya dalam ruangan komen, ya. Tak perlu nak tegur saya secara private. Kan sekarang ni apa budaya, kenapa tak tegur secara face to face, kan? Tak apalah, orang salah publicly tegur je, bukan maki, bukan hina, kan? Kalau saya salah, tegur terus dekat komen, kata Ustaz Noh silap, bukan 42 tapi 43 buah ataupun 41 buah. Okey. So yang saya dapati adalah 42 buah, yang mana ada statement sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, Nabi kata. Tak habis lagi, ya. Cuma yang kat depan tu ada 42 buah hadis yang mengandungi benda tu. Sebab yang kat belakang tu yang lain-lain ada riwayat yang berbeza-beza. Ada 42 buah. Dan yang menjadi paksinya adalah hanya 3 ataupun 4 buah riwayat, okey, yang semuanya berkisar kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Dan hadis ini yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada mengandungi perkataan fasayarani fil yaqazah. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia akan melihat aku secara jaga. Okey? Secara jaga.
Tetapi sebahagian yang meriwayatkan daripada Abu Hurairah juga menyertakan satu klausa keraguan, iaitu perawi ragu, perawi tak sure. Adakah benar Nabi kata akan melihat aku secara jaga, ataupun siapa yang melihat aku dalam mimpi seolah-olah dia telah melihat aku secara jaga. So perawi tidak pasti, ada ketidakpastian. Perawinya siapa, saya tak pasti. Okay, saya tanya sebahagian mereka-mereka yang pakar dalam hadis, mereka kata kemungkinan besar bukan Abu Hurairah yang keliru, yang syak, tetapi perawi-perawi selepas dia. Mungkin Abu Salamah ataupun Zuhri ataupun selepas mereka. Tetapi ada syak. Ya. Sama ada Nabi kata, siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku sebenar-benarnya, ataupun maka dia akan melihat aku dalam jaga. So perawi ada confuse juga situ. Perawi sendiri akui, dia tak pasti mana satu. Jadi macam mana kita nak pastikan? Macam mana kita nak reconcile? Kan? Sebab dua statement ni berbeza. Siapa lihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku sebenar-benar aku. Syaitan tidak boleh menyerupai aku. Dengan siapa yang melihat aku dalam mimpi akan melihat aku dalam jaga. Ini dua statement yang kita tak boleh nak reconcile. Ya. Kalau mengikut ilmu kalam, ini adalah ada tanakut dalam dia. Walaupun mungkin tak tanakut secara kulli, tetapi ada tanakut dekat situ. Salah satu mesti ada problem. So apa kita buat? Kita tengok riwayat-riwayat lain yang lebih 39 buah. Ada 39 buah riwayat yang lain yang semuanya tidak mengandungi akan melihat aku secara jaga. Tak ada. Yang ada apa? Siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar telah melihat aku. Ataupun syaitan tidak boleh menyerupai aku. Okay. Jadi kalau kita lihat sandaran golongan pro Yaqazah ni adalah pada keraguan, sesuatu yang diragui kenyataan daripada Nabi ataupun tidak. Sedangkan yang tidak diragui, tidak ada statement fasayarani fil yaqazah itu. Tidak ada statement maka dia akan melihat aku di dalam mimpi. Maka saya cenderung kepada kemungkinan ataupun kenyataan yang sabit berbanding kenyataan yang ada syak, ada peragu di dalamnya. Baik. Raja Atlas nak maki silakan. Alhamdulillah, insya-Allah saya akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sendiri menunjukkan kebatilan jalan anda. Kalau anda benar-benar di atas jalan yang benar, anda akan berhujah dengan ilmiah dan dengan terhormat, bukan dengan cara begini. Tapi nak teruskan tak ada masalah. Tak ada masalah. Silakan. Saya sabar, saya akan dapat pahala. Baik. Kalau kita lihat pula kepada hadis-hadis lain, dia mengandungi apa? Siapa melihat aku dalam mimpi, maka dia telah benar-benar melihat aku. Satu riwayat kata begitu. Satu lagi riwayat, siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia seakan-akan melihat aku secara jaga. Seakan-akan melihat aku secara jaga. Riwayat lain ada tambahan pula, kerana syaitan tidak boleh menyerupai aku. Riwayat lain pula, siapa lihat aku dalam tidur, maka dia melihat aku secara jaga. Dengan maksud seakan-akan lihat aku secara jaga. Okay. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita bentangkan semua hadis-hadis ni, kalau kita tanya ulama-ulama hadis, dan kalau mereka bentangkan kesemuanya, mana pandangan yang lebih kuat itu jelas. Ya. Mana pandangan yang lebih kuat itu sangat jelas. Jadi kalau tanya saya, pegangan saya adalah saya dah jelaskan tadi, golongan pro Yaqazah sebenar-benar Yaqazah itu tidak boleh sebenarnya untuk menggunakan dalil ini, ya, ataupun tak kuat penghujahan mereka. Saya tak kata tak boleh lah, ya. Penghujahan yang tidak kuat. Baik. Hadis ni kalau kita tengok, dia diriwayatkan bukan saja oleh Abu Hurairah, oleh Anas, oleh Abu Qatadah, Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Jabir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Juhaifah, Ibn Abbas, Tariq bin Al-Ashyam Al-Asja'i. Semua mereka tak ada akan melihat aku secara jaga. Tak ada. Okay? Yang ada pada riwayat Abu Hurairah sahaja. So adakah kita nak ikut majoriti? Dan majoriti semuanya thiqah. Ni bukan majoriti yang lebih rendah daripada Abu Hurairah, ataupun jaluran perawi-perawi selepas Abu Hurairah tu lebih tinggi daripada perawi-perawi yang meriwayatkan daripada Ibn Abbas, Tariq bin Al-Ashyam Al-Asja'i, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Sayyidina Jabir, Abdullah bin Mas'ud. Mereka tidak lebih tinggi. Bahkan kalau digabungkan, jelas mana yang lebih kuat. Dan kekuatannya bahkan jauh, ya, jauh.
Baik, ada pula pihak yang cuba bawakan satu kisah daripada Syajaratul Dhahab. Syajaratul Dhahab berkenaan dengan pengalaman, so-called pengalaman Imam Taftazani. Sebab mungkin mereka lihat kami di sidang kalam atau orang-orang yang mengkritik Yaqazah ni, kita menggunakan pandangan ataupun kacamata kalam, ya. Jadi apa mereka buat? Mereka pun ambil contoh satu ulama kalam yang didakwa ada Yaqazah. Ada Yaqazah dengan Rasulullah SAW. Kisah ini diceritakan oleh Ibn Imad Al-Hambali dalam kitabnya Syajaratul Dhahab, ya, Syajaratul Dhahab tanpa ada sanad. Okey. Antara Ibn Imad dengan Taftazani, kalau tak silap saya 200-300 tahun. Okey. Mereka bukan sezaman, bukan sezaman. Dan Ibn Imad juga tidak mendatangkan sanad, bahkan dia menggunakan sirah haka ba'dul afadil. Okey, telah bercerita beberapa orang-orang baik berkenaan dengan Taftazani. Apa cerita dia tu? Dia dakwa bahawa Imam Taftazani ni dia adalah anak murid Adududdin Al-Iji. Itu betul. Itu betul. Dua-dua mutakallimin besar Asy'ariyah, ya. Didakwa bahawa pada awal-awal pembelajaran Taftazani ini, dia tergolong dalam pelajar yang IQ-nya sangat rendah. Maksud dia lambat, sangat lembab lah kita kata, belit, ya. Ada benak sikit, ada lembab sikit. Bukan lembab sikit, lembab banyak. Bahkan dikatakan, didakwa bahawa Aduddin Al-Iji menggunakannya sebagai contoh kelembapan. Okay, banyak kritik lah, Syekh Aduddin mengkritik dia. Dan diceritakan oleh Ibn Imad dalam Syajaratul Dhahab itu bahawa satu hari ketika Taftazani sedang menelaah, belajar, tiba-tiba datang seorang lelaki yang tidak dikenali. Dan lelaki ni tiba-tiba cakap apa tahu? Mari ikut aku berjalan. Mari ikut aku berjalan. Apa Taftazani kata? Aku ni dah lah lembab dalam belajar. Aku kena mutalaah ni. Kalau aku pergi duduk merayap jalan sana jalan sini, aku makin lembab lah. Kan? So, dah jangan kacau aku. Berapa waktu kemudian orang tu datang balik. Ajak lagi. Taftazani, jom kita jalan. Taftazani jawab dengan jawapan yang sama. Kan? Lepas tu dia pergi. Kali ketiga datang lagi. Sampai Taftazani mungkin marah sikit. Dia kata, engkau ni macam nampaknya lagi bodoh daripada aku. Kan? Aku dah cakap tak faham-faham lagi. Maksud dia macam tu lah. Kan? Lepas tu lelaki tersebut kata apa? Sebenarnya yang panggil engkau ni, yang nak jumpa engkau ni adalah Rasulullah. Ni cerita dia didakwa secara jaga ni. Yang nak jumpa engkau ni Rasulullah. So Taftazani terus bangkit tanpa pakai selipar, kan? Terus bangkit berjalan pergi ke sempadan kota. Sampai ke sempadan kota tu, dan dalam Syajaratul Dhahab didakwa bahawa Taftazani melihat Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi di bawah sebuah pokok atau di antara pokok-pokok kecil, ya, syujarat dia, pokok-pokok kecil. Dan bila Taftazani berjumpa dengan Rasulullah yang didakwa Rasulullah itu, Rasulullah SAW pun memerintahkan Taftazani untuk buka mulut. Rasulullah ludah kat dalam mulut Taftazani, dan didakwa selepas kejadian itu Taftazani jadi seorang yang genius, seorang yang bijak. Inilah kita nak mempertahan Yaqazah ni. Kadang-kadang kita terpaksa kurik apa saja yang kita tangan boleh bercapai, kita capai. Apa yang kita boleh dapat, kita cuba tarik. Sahih ke tak sahih, masuk akal ke tak masuk akal. Penting masuk akal tak masuk akal ni penting. Agama kita ni bukan agama yang melanggar akal suka-suka. Tak apa ustaz. Agama kita ni akal ke tak akal, faham ke tak faham, tak ada masalah ustaz. Tak mustahil bagi Allah. Bukan. Agama Islam bukan begitu. Ulama bila dapat sesebuah cerita, sesebuah riwayat, dia akan tanya, ni kenapa cerita dia macam ni sekali? Kan ada banyak kekelakaran dalam cerita ni. Kan? Pertama sekali adalah kenapa dia tak tanya ke siapa lelaki yang tiba-tiba datang suruh dia berjalan tu? Kan? Ini macam cerita orang yang tak, sorry to say, cerita tak waras sebenarnya. Awak tengah belajar, tiba-tiba ada orang yang awak tak kenal, tak tahu siapa datang, tiba-tiba kata jom kita jalan. Kan? Ataupun mungkin orang yang dikenali. Kan? Panggil, jom kita jalan. Tak beritahu nak pergi mana, nak buat apa, jom kita jalan. Lepas tu sampai 3 kali dia ulang benda tu. Dan kali ketiga dia kata yang panggil kau sebenarnya Rasulullah. Dan Taftazani pula boleh bingkas bangun tanpa pakai selipar, tanpa apa, pergi. Seolah-olah macam benda ni benda yang biasa, Rasulullah nak jumpa. Masalah dia, kenapa kalau Rasulullah nak jumpa dia, kenapa sampai dia nak kena
pergi berjalan sampai ke sempadan kota. Lepas tu Rasulullah ada dekat antara pokok-pokok. Ini cerita apa ni? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan? So, saya ajaklah kita fikir-fikirkan. Lepas tu boleh ke Ustaz Zani tidak bertanya kan? Kau biar betul Rasulullah nak jumpa aku kan? Cara cerita tu macam Rasulullah nak jumpa Rasulullah dia jumpa kat bawah pokok. Cerita macam cerita nak jumpa Ahmad ke, jumpa Karim ke, jumpa Pak Dolah ke. Kan? So ini isu yang kita harus berikan perhatian. Jadi saya menolak cerita ini dan cerita ini tidak layak untuk dijadikan sandaran untuk membuktikan adanya yaqazah. Baik. Katalah kita terima ada khilaf dalam isu yaqazah ini. Katalah kita terima. Walaupun kita terima dia wujud. Okay. Saya berpegang bahawa ia berkisar pada mubasyirat sahaja. Pemberian berita gembira. Seseorang mungkin nampak Nabi sebagai berita gembira. Sebab kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia adalah berita gembira. Bagi orang yang rindu ataupun mungkin mensabitkan keyakinan dia bahawa dia berada di atas jalan yang benar, mungkin begitu, ya. Tapi saya tidak percaya bahawa akan ada wirid-wirid baru, akan ada ajaran-ajaran baru seperti wahdatul wujud dan sebagainya. Saya tak percaya bahawa Nabi SAW bagi kitab kepada seseorang. Kitab ni bagi sebarkan kepada manusia seperti yang didakwa oleh Ibn Arabi dengan Fususul Hikam. Itu semua saya tolak. Bahkan saya katakan ini semua karut. Ya, karut. Dan saya ada sebab untuk katakan perkara ini karut. Dan saya dah jelaskan banyak kali dalam video saya yang lain. Boleh tengok dan boleh rujuk. Dan saya bertanggungjawab atas kenyataan saya. Dan mereka-mereka yang mendakwa yaqazah juga bertanggungjawab di atas kenyataan mereka. Okey, jangan awak letakkan tanggungjawab ke atas mereka yang menyangkal sahaja. Seolah-olah, kamu menyangkal yaqazah ni nanti dekat akhirat macam mana? Habis yang mendakwa yaqazah tu tak perlu bertanggungjawab ke akhirat. Yang sampai dah menyesat baratkan ramai orang. Lepas tu orang yang menyokong yaqazah pula kata yaqazah ni boleh berlaku, tak ada masalah. Mereka juga bertanggungjawab di depan Allah di akhirat nanti. Kalau ternyata yaqazah ini dalam hati kecil mereka kata tak kuat yaqazah ni, hujah tak kuat, hujah Quran sunnah tak kuat, tapi aku tetap akan pertahan sebab syekh aku kata ada. Kamu juga bertanggungjawab. You are responsible. And if it's because of you, kalau hanya kerana awak, orang lain yang jahil percaya apa sahaja dakwaan yaqazah yang bersepah dalam masyarakat, maka you are responsible tu. Khususnya bila awak pertahan sesuatu yang awak sendiri tidak lihat buktinya, awak sendiri tidak boleh merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dan kitab para ulama, awak terus percaya, lepas tu awak sebar dan awak pertahankan. Dan kalau ternyata salah, awak bersalah. Sebab awak tidak berijtihad langsung, awak tidak berusaha pun. Maka bila awak tak berusaha sungguh-sungguh dan awak salah, awak bertanggungjawab. Sama juga macam isu takfir ni, kan? Ramai orang kata, kamu takfir, kamu bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tu yang mewalikan orang macam ni, sampai orang lain ikut, sampai orang lain sesat masuk longkang, yang mewalikan, yang mensyekh akbarkan, yang tak habis-habis kata kita wajib sangka baik, orang lain terikut, you are responsible tu. Kamu juga bertanggung jawab. Takhlisus zunnun, kenyataan awak banyak kosong. Awak hanya tulis karangan saja. Tidak ada hujah dalam kenyataan awak. Awak hanya menafikan, penafian. Itu tanda ketaksuban sebenarnya. Kalau awak nak nafi, awak bawa hujah. Tak cukup kata engkau tak faham, jangan sesatkan orang. Where is your evidence? Apa bukti awak? Kalau kalam-kalam kosong seperti ini dibiarkan ataupun dibenarkan, maka seluruh disiplin ilmu Islam akan roboh. Saya sedang menjaga, ya. Kita sama-sama, saya menyuruh untuk kita memelihara apa kita kata sebagai disiplin agama Islam. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Kemudian, ya, ada yang mendakwa bahawa yaqazah ini tidak ada implikasi kepada akidah, tidak ada implikasi kepada fiqh, tidak ada implikasi kepada akhlak. Ustaz, dakwaan yaqazah ni semua adalah fadailul amal je Ustaz, tak ada kaitan dengan akidah, fiqh, syariat. Ini dakwaan yang sama ada jahil ataupun ada menutup cerita ataupun mungkin pembohongan. Okey, mungkin dia tak buat kajian langsung, tapi kesan yaqazah ini telah merosakkan dan mengkacau bilaukan banyak akidah umat Islam dalam sejarah, bukan di tanah Melayu 20-30 tahun lepas, 40 tahun lepas saja, tidak. Sudah beratus tahun sebenarnya.
Jadi saya mohon, saya minta kepada masyarakat kita, okey, Iqazah ni sesuatu yang kabur, dia tidak pasti. Kalau awak nak terima sebagai khilaf pun, dia masih ada ragu padanya, ada taradud, ada syak padanya. Dan ditambah pula dengan dia membawa implikasi kepada akidah, kepada fiqh, kepada akhlak, dan juga alamatus sa'ah. Dia membawa kesan kepada tanda-tanda hari kiamat juga. Sebab geng-geng yang mendakwa Iqazah dengan Nabi Iqazah, jumpa Imam Mahdi dan sebagainya ni, mereka mula merapu-rapu tentang tanda-tanda hari kiamat. Dah tentukan pula siapa Imam Mahdi, kan? Siapa Fatah At-Tamimi, kan? Sebab apa? Dakwa jumpa Nabi SAW. Siapa akan jadi PM lah, kan? Siapa akan dipecat lah. Kemudian lepas dipecat, siapa akan naik lah. Dan siapa akan dapat daulah lah. Akan menguasai Malaysia ini di akhir zaman. Dah mula merapu. Dia akan jadi, ini bagi saya adalah kegilaan. Hilang waras. Hilang kewarasan. Dan benda ini kalau disebar masyarakat, dia macam dadah. Dia macam dadah. Orang yang makan dadah, dia dah kecanduan dadah. Dia sebarkan dadah daripada orang lain. Akan banyak manusia yang kecanduan, yang hilang kewarasan. Akhirnya masyarakat akan jadi apa? Masyarakat akan jadi rosak. Masyarakat akan jadi rosak dan jauh daripada agama Islam yang sebenar. Dia bukan jadi masyarakat yang lebih baik. Dia akan jadi masyarakat yang lebih bodoh. Masyarakat yang lebih lembab. Ya? Yang akan lebih lembab dan lebih banyak percakaran sebenarnya. Perpecahan bermula dalam akidah. Bukan pada kritikan. Saya ulang lagi sekali. Perpecahan umat bukan bermula pada kritikan orang. Tetapi bermula pada apa kita kata sebagai perpecahan dalaman. Okey, dia bermula sebagai perpecahan dalaman. Zulkhairi tak perlu komen-komen macam ni nanti mendatangkan salah faham kepada orang lain ya. Kita joking kita ada tempatnya. Kan nanti orang lain pergi tengok, dia pergi attack, dah buang masa. Dia orang punya attention span nanti dah terganggu. Saudara Zulkhairi ni bergurau saja sebenarnya. Jangan pergi hentam dia pula. So Zulkhairi juga tak perlu buat komen-komen macam ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita lihat, benar ke Iqazah ni tidak ada implikasi kepada akidah? Sebenarnya ada. Ada implikasi kepada akidah sebenarnya. Contoh semudah-mudahnya adalah dakwaan-dakwaan orang-orang seperti Ibn Arabi dan Abdul Karim Al-Jili, yang kedua-dua mereka mendakwa Iqazah. Ibn Arabi mendakwa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kasih fususul hikam kepada dia. Abdul Karim Al-Jili pula mendakwa bahawa syekh dia itu adalah jelmaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dan dia bercerita berkenaan dengan Ash-Shibli. Mana Shibli mengata bahawa dia bersaksi bahawa guru dia itu Ash-Shibli mendakwa bahawa dia adalah Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Ini jelmaan-jelmaan ni. Ini juga adalah cabang daripada kes Iqazah ni. Di samping mereka mendakwa Iqazah, sebahagian pihak dia tak dakwa Iqazah. Dia kata Nabi dalam diri. Aku ni adalah Rasulullah. Diri aku adalah diri Muhammad. Tetapi zahir aku adalah Zahir aku adalah aku. Tetapi batin aku sebenarnya adalah Muhammad Rasulullah. Dan Muhammad Rasulullah ni akan menjelma dalam badan-badan yang berbeza sepanjang sejarah manusia. Ini akidah reinkarnasi yang dibawa oleh Abdul Karim Al-Jili. Tapi kalau awak baca buku dia akan nafi. Dia kata, oh ni bukan reinkarnasi. Penafian dia tu tidak ada nilai ya. Sebab kita lihat pada hakikat dakwaan dia, bukan kepada penafian dia. Seseorang boleh kata, oh saya bukan etis, tapi saya tak percaya Tuhan wujud. Kalau kamu tak percaya Tuhan wujud, maka kamu etis lah. Walaupun kamu nafikan kamu etis. Sama juga orang yang mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW ada pakaian-pakaian yang berbeza sepanjang sejarah. Dia akan menjelma dalam tubuh-tubuh kutub, wali-wali kutub sepanjang zaman. Dan siapa yang menyedari bahawa wali kutub dia itu adalah jelmaan Rasulullah, wajib dia mentaati wali kutub dia macam mana dia mentaati Rasulullah. Ini yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Sebab tu saya kata, Al-Jili kalau hidup dekat Malaysia sekarang ni, dia sudah difatwakan sesat sebenarnya. Dia bahkan mungkin dah dipenjarakan pun sebenarnya. Begitu juga Ibn Arabi. Kalau mereka berdua hidup dekat Malaysia ni, kalau ikut pewartaan ajaran-ajaran sesat dekat Malaysia ni, dia orang ni dah akan jadi ketua sebenarnya. Dia bukan bawah-bawahan, dia akan jadi ketua. Kalau ada orang Malaysia sekarang ni yang mendakwa bahawa saya adalah jelmaan Nabi SAW, tak kiralah dia soleh macam mana pun, wali macam mana pun, alim macam mana pun, confirm akan dideklar sebagai sesat. Betul tak? Tapi kenapa Abdul Karim Al-Jili masih dianggap sebagai wali besar?
Ini ada masalah fikiran sebahagian orang-orang yang kita sangka baik. Itu bukan sangka baik. Itu ketidakmahuan untuk berfikir. Ketidakmahuan untuk jujur dengan ilmu. Ketidakmahuan untuk jujur dengan bukti dan hujahan yang ada. Oh, kita sangka baik sebab ulama kata wali. Habislah. Macam itu habis agama kita. Sebab tu banyak racun akan masuk melalui ilmuwan-ilmuwan yang tidak ada immune system seperti ini. Mereka mungkin banyak ilmu tetapi ilmu mereka tidak teguh dan tidak kuat. Senang sahaja dipermainkan dan diperkotak-katikkan oleh orang-orang seperti Al-Jili dan Ibn Arabi ini. Baik. Kita teruskan. Akidah ada, gangguan akidah. Seperti yang didakwa oleh Ibn Arabi, dia bawa macam-macam akidah baru sebenarnya. Akidah wahdatul wujud yang bukan-bukan, mengatakan bahawa Fir'aun meninggal suci, lagi disucikan. Azab itu bermaksud kenikmatan. Nabi Musa sebenarnya marah Nabi Harun sebab Nabi Harun tidak berlapang dada dengan penyembahan berhala Samiri. Itu semua dakwaan akidah itu. Siapa yang dakwa Yaqazah ni tidak ada dakwaan akidah, kamu sama ada jahil ataupun kamu menutup mata. Ini bukan benda main-main ya. Kemudian, bagaimana pula dengan perubahan syariat? Ada tak dakwaan-dakwaan Yaqazah ni yang membawa pada perubahan syariat? Ada, walaupun secara tidak langsung mungkin. Kalau kita baca dalam sebahagian kitab-kitab tabaqat tentang wali-wali, kisah wali-wali, kita akan baca sebahagian penulis-penulis ni akan mengangkat wali-wali yang diceritakan ini dengan mengatakan bahawa dia ni selalu jumpa Nabi, dia selalu Yaqazah dengan Nabi. Lepas dah cakap macam tu, nanti dekat bawah sikit kita jumpa apa? Kita jumpa, dia ni banyak syatahat, dia banyak bercakap merepek-repek, tapi itu semuanya adalah isyarat. Itu adalah kenyataan-kenyataan makam tinggi, zauqi. Ada yang maki Nabi-Nabi, ada yang telanjang, berkhutbah dekat masjid telanjang, tetap dikata wali. Itu adalah pembatalan syariat sebenarnya. Secara tidak langsung. Mendakwa bahawa orang-orang ini, dia ni dah hilang akal. Mereka majzub. Sebenarnya bukan dia orang gila, dia orang waras. Dan dia orang biadab menyebut kata-kata macam tu sebab mereka memang membenci kepada agama Islam. Tetapi pelabelan sudah dapat diubah kepada musuh Islam kepada wali. Wali yang gila kita kata. Wali majzub. Bila majzub je, don't touch him. Sebab dia bukan mukallaf. Senangnya kita kena kelentong sebagai umat Islam. Senangnya. Tukang-tukang sihir ni, senang je dia mengaku jadi wali sebab dia ada so-called karamah. Dia ada sihir lah. Cuma orang awam yang tak tahu ingat karamah. Dan dia of course akan maki Allah, maki Rasulullah. Kan? Yes, ada wali-wali yang didakwa majzub ini cakap benda-benda macam tu. Memandang rendah kepada agama, pijak Al-Quran. Yes, tapi ada dalam kitab-kitab tabaqat yang diceritakan bahawa ni wali-wali Allah. Itu tukang sihir, syayatinul ins mereka ni. Awliya'us syaitan. Mereka bukan awliya Allah, awliya'us syaitan. Ini betapa dahsyatnya permainan mereka. Sehingga orang-orang jahil bila baca buku-buku ini, ini wali ni, aku tak boleh judge. Sampai level mana kamu tak boleh judge? To what level sebenarnya? Sampai dia orang dah pijak Quran, dia orang dah merendah-rendahkan Nabi-Nabi Allah, dah dakwa macam-macam, naik turun langit lah, pergi ziarah syurga, neraka dan sebagainya. Wali-wali, kita tak boleh judge. Dia bukan masalah judge, tak judge. Kamu ada ilmu atau tidak ada? Kamu ada akidah yang kukuh atau tidak ada? Sampai semua benda sangka baik, itu bukan sangka baik. Itu ada masalah kat sini. Tang. Ada masalah dekat sini. It has nothing to do with dengan sangka baik. Okay? Allahumma salli ala Muhammad. Begitu juga dengan tasawuf. Tadi saya kata pencemaran akidah melalui dakwaan Yaqazah, pencemaran syariat melalui Yaqazah, pencemaran tasawuf juga melalui Yaqazah. Akhlak-akhlak buruk yang dijustifikasikan atas nama Yaqazah. Itu yang kita ambil contoh sebagai apa tadi? Sebagai Takhlisus Zunun. Boleh buka tabaqat Asy-Sya'rani, cari dekat dalam tu. Okey? Bukan satu cerita, ada banyak cerita seperti itu. Anda tak pernah dengar. Saya yakin Takhlisus Zunun ni tak pernah baca pun tabaqat Asy-Sya'rani itu. Ada banyak kisah-kisah yang membuat kita begitu marah sebenarnya. Kalau kisah-kisah itu tidak ditulis oleh Sya'rani, maka kita tidak bertanggungjawab. Kita kata kalau penisbahan itu tepat kepada Imam Sya'rani,
maka dia harus bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana memasukkan kisah-kisah seperti itu dalam kitabnya. Kalau ini adalah adas ataupun madsus kepada kitab beliau, siapa yang mendakwa ia madsus, bawa hujah. Jangan suka-suka untuk dakwa ia madsus. Kalau kamu kata madsus, bawa hujah. Kenapa kamu kata ia madsus? Atas dasar apa? Dan kamu banding dengan teks yang mana? Okey? Baik, tasawuf. Contoh. Ada seorang yang besar dalam sebuah tarikat, ya. Saya rasa kalau saya sebut ni awak akan tahu, ya. Yang banyak mempromosikan Salatul Fatih. Dr. Syamsuddin Abdul Latif. Baca apa lagi? Baca, jelaskan kepada saya. Saya pun boleh jawab kepada Dr. Syamsuddin. Doktor baca lagi, doktor. Beritahu saya, apa, bahagian mana yang doktor nak saya baca, kenapa, dan bacaan itu akan menyangkal dakwaan saya yang mana satu. Okay? Be specific. Be specific. Okay? Okay, Salatul Fatih. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani, yang dinisbahkan kepada orang-orang besar dalam tarikat Tijaniyah. Ini orang-orang tarikat Tijaniyah boleh tampil lah untuk respon, ya. Ada dakwaan di dalam itu, ya, yang tidak boleh disangkal oleh orang-orang tarikat Tijani ini. Ada dakwaan yang mendakwa di dalam kitab itu bahawa fadilat Salatul Fatih itu baca sekali sahaja, bersamaan ataupun lebih tinggi. Dr. Syamsuddin balas komen Takhlis Zunun, ya. Okey, saya mohon maaf sebab tak nampak dia reply kepada siapa, sebab saya tengah baca komen ni. Mohon maaf kepada Dr. Syamsuddin, ya. Sebab saya guna phone, dia sangat kecil dan dia tak ada. Okey, terima kasih. Minta maaf Dr. Syamsuddin. Saya tak nampak dia punya reply tu. So bahaya ni, setiap kali saya nak kena tanya ni menuju kepada siapa ni. Sekali lagi saya mohon maaf, ya, tersilap. Baik. Apa saya tengah cerita tadi? Salatul Fatih tu ta'dilu. Ta'dilu ni boleh kita kata sama. Ada sebahagian kata tafdulu ataupun lebih tinggi daripada Al-Quran 6,000 kali. Kenyataan ini ada, Siapa yang nak sangkal, tak apa, lepas ni kita boleh berhujah. Saya akan bawa teks tersebut. Salatul Fatih baca sekali, pahala dia sama dengan Al-Quran 6,000 kali. 6,000 kali. Ini dakwaan dalam tasawuf. Sebab pendakwa itu berdakwa bahawa Rasulullah yang beritahu dia. Rasulullah yang beritahu dia. Aina aqluna? Aina uquluna? Aina imanuna? Di mana iman kita? Di mana ilmu kita? Di mana akal kita? Adakah kita masih nak kata, oh betul, tu Nabi yang cakap, Nabi yang beritahu? La haula wala quwata illa billahil alil azim. Baik, jadi saya sudah membuktikan bahawa dakwaan yaqazah, okey, ini bukan pembentangan akademik, ya, tetapi saya rasa cukup untuk saya berikan bukti bahawa perkara-perkara ini ada. Dia mengganggu akidah, dia mengganggu syariat, dan dia mengganggu tasawuf sunni. Dakwaan-dakwaan yaqazah ini. So kita kena berhati-hati. Allahu Akbar. Baik. Lagi satu masalah yang timbul ni, apabila kita mendengar seseorang syekh ini mendakwa bahawa, oh, ni ada yaqazah ni, orang ni ada yaqazah, ataupun saya pernah yaqazah. Biasanya apa penerimaan murid-murid? Khususnya kalau yang mendakwa yaqazah tu adalah syekh-syekh tarikat ataupun ketua-ketua pengasas-pengasas tarikat. Bolehkah mereka terfikir bahawa, oh, syekh-syekh ni bersalah? Salah. Biasanya bila mereka dah terima dakwaan yaqazah tu, conclusion dia adalah, maksumlah mereka ni. Siapalah saya dengan mereka? Saya tidak boleh, diorang tak boleh salah. Sebab apa? Rasulullah ada untuk tegur diorang. Ini sebenarnya adalah dakwaan kemaksuman secara tidak langsung sebenarnya. Dakwaan kemaksuman secara tidak langsung. Sebab mereka dakwa apa? Ada yang dakwa, aku tak pernah berpisah daripada Nabi. Kalau aku dalam satu saat tak nampak Rasulullah,
maka aku consider diri aku ni munafik ataupun kafir. Maksud dia mereka mendakwa mereka melihat Nabi 24/7. So siapa yang melihat Nabi 24/7 boleh salah tak dalam menyampaikan agama? Of course Rasulullah akan tegur, akan betulkan, betul tak? So secara tidak langsung ada dakwaan kemaksuman di situ. Dan murid-murid juga sebenarnya menganggap bahawa guru-guru mereka maksum tanpa mereka cakap. Dan guru pun tak cakap pun sebenarnya. Tak perlu cakap pun. Saya kalau kata saya komunikasi dengan Allah hari-hari, dengan Nabi Muhammad hari-hari, perlu ke saya kata saya maksum? Tak perlu. Conclusion dia orang boleh fikir sendiri. Jadi kalau dah ada pendakwaan kemaksuman secara tidak langsung, dia seolah-olah membawa satu sumber agama baru. Ini sudah mengganggu epistemologi Islam secara langsung. Baik. Seterusnya, saya nak tekankan dekat sini ya, bahawa umat Islam adalah umat yang beriman dengan perkara gaib. Bila saya kata begini bukan bermakna ustaz ni nak rasional, nak akal saja. So apa? Wahyu tu tak rasional, Isra Mi'raj tak rasional. Wait, okey. Kami bukan bercakap dengan bahasa orang yang tak belajar ya. Kami yang berpegang kepada akidah Asy'ariyah Maturidiyah, kami berpegang teguh kepada al-ghaibiyat. Okey. Tetapi dalam masa yang sama, kami tidak buang al-badihiyat. Kami berpegang pada ghaibiyat, tapi dalam masa yang sama kami tidak membuang akal. Ada pihak hanya kerana kita orang Islam, kita kena percaya yang ghaib, dia buang akal dalam tong sampah. Itu adalah pelampauan yang menyanggahi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kita percaya ghaibiyat, tapi dalam masa yang sama kita tetap kekal sebagai umat yang waras, yang berakal, yang berdiri di atas disiplin keilmuan. Kita percaya pada ghaibiyat pun atas dasar hujah, bukan suka-suka saja. Kan? Kita percaya wujudnya Allah, wujudnya Nabi, dan Nabi itu benar. Bukan ada orang kata pada kita, Nabi benar, Allah benar. Okey, saya percaya. Bukan begitu. Sebab kita yakin, sebab kita ada hujah, kita ada bukti. Ada hujah-hujah aqliyah, ada hujah-hujah macam-macam. Dari segi khabar, dari segi indera kita tahu Tuhan wujud dan Nabi Muhammad itu jujur dan benar. Jadi bukan suka-suka kita percaya ghaibiyat tanpa akal. Tidak. Jadi saya tekankan lagi sekali, sebagai umat Islam kita percaya kepada al-ghaibiyat, tetapi dalam masa yang sama kita tidak mentong sampahkan akal kita, khususnya al-badihiyat, axiomatic principles. Batu-batu asas akal itu kita tidak buang dalam tong sampah. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kena beri penekanan. Ada yang kata semua mukjizat Nabi berlaku juga pada wali. Ini lagi satu kenyataan ataupun dakwaan, statement. Tolong jangan bawa ustaz, tapi yang cakap ni ulama ustaz, tapi yang cakap ni ilmuwan ustaz. Kita ada ratusan ribu ulama sepanjang sejarah. Hanya kerana awak cenderung kepada ulama-ulama tertentu, awak berhujah dengan nama ulama. Nak berhujah dengan ulama boleh, bawa hujah mereka. Khususnya apabila ada orang mengkritik keabsahan ataupun credibility ulama tersebut, you have to bring forward his arguments. You have to bring forward his hujah. Hari ini tidak. Kita setakat dakwa-dakwa. Syekh ni kata, syekh tu kata, alim ni kata, alim tu kata, ilmuwan tu kata, ilmuwan ni kata. Ya, saya nak tahu apa dia kata. Apa dia cakap. Sebab ilmuwan lain ada cakap benda lain. Ulama lain ada cakap benda lain. Orang soleh lain ada cakap benda lain dan mereka bawa hujah dan mereka bawa bukti. Mana boleh kita samakan dakwaan yang awak anggap sebagai ulama, ilmuwan, agamawan yang tak bawa hujah, yang hanya setakat kata makam kami makam tinggi, kamu tak faham. Ini tertolak. Ini tertolak. Dalam disiplin ilmu Islam dia tak pas pun. Orang yang cakap macam ni tak lepas pun makam yang pertama. Tak maaf saya kata begitu. Bukan saya nak merendah-rendahkan mereka, tetapi mereka yang membuatkan orang mengkritik mereka begitu. Sebab apa? Asyik-asyik mendakwa kami makam tinggi, makam tinggi, makam tinggi. Ini orang yang tidak, kita kata mereka yuzakuna anfusahum, mereka telah meninggikan diri mereka sendiri, mereka telah menyucikan diri mereka sendiri. Atas dasar apa? Kalau atas dasar ilmu kita boleh terima, then show your knowledge, prove to us your knowledge. Ni tak dakwa kami makam tinggi, kamu makam rendah. Kamu ukur berdasarkan apa? Kalau semua orang boleh dakwa, habis agama ni. Okey, habis. Kami pun mendakwa, makam kami tinggi, makam kamu rendah, kamu tak faham. Semua yang mengkritik saya, makam kamu tak sampai lagi. Boleh ke saya cakap macam tu? No, I will not stoop to that level. Okay? If you disagree with me, bring forward your evidence. Okay? Bawa hujahan kamu dan kita berhujah dan kita berdialog. Jadi orang yang dakwa semua mukjizat Nabi berlaku juga untuk wali ini mana dia dapat benda ni? Where did he get it from? Ya. Ini adalah satu prinsip ataupun kaedah yang tertolak. Sebab ada yang mendakwa ada wali hidupkan orang mati.
Ada wali yang boleh memberi nyawa kepada makhluk mati. Sebab apa? Sebab Nabi Isa boleh berikan. Dan kita sebagai umat Muhammad, kita ada semua karamah-karamah Nabi-Nabi yang lain. Kita ada semua mukjizat Nabi-Nabi yang lain. Kita pun boleh belah bulan. Wali-wali kita boleh belah bulan. Semua wali-wali kita boleh buat. Itu yang Abdul Karim Al-Jili kata apa? Wali-wali ni ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumit. Wali-wali ini menghidupkan yang mati dan menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, dan mereka berkuasa atas segala sesuatu. Ini dah ghuluwan syadidah, ya. Satu ghulu yang sangat melampau sebenarnya. Baru-baru ni saya melihat satu video tentang seorang ilmuwan yang berkata bahawa ada orang tanya dia, apa pandangan Syekh pada orang yang melihat mendakwa yaqazah dengan Nabi SAW dalam keadaan dia ni kemungkinan ada mental disorder, ya, ada delusional disorder mungkin, ada skizofrenia mungkin. Apa orang tu jawab? Apa ilmuwan tu jawab? Dia kata, kemuliaan Nabi SAW, siapa pun nampak Nabi dalam keadaan apa pun, maka penampakan itu adalah benar. Tak kira lah dia ada delusional disorder ke, dia ada hallucination ke, dia ada skizofrenia ke, whatever it is, dia ada bipolar ke, maka penampakan dia itu mesti benar. Sebab itu kemuliaan Nabi SAW. Adakah kita boleh terima kenyataan seperti ini? Kenyataan seperti ini tidak patut saja ditelan begitu sahaja. Sebab berbahaya. Sebab orang yang mungkin ada delusional disorder, dia tak pernah pun baca Syama'il Muhammadiyah. Lepas tu dia nampak satu sosok yang nampak macam orang Arab yang handsome. Lepas tu dia dakwa, oh ni Rasulullah. Lepas tu dia pergi duduk sebar. Nabi kata, oh Malaysia ni akan kena bom. Contoh. Dalam masa 2 minggu ni akan kena bom. Atau Malaysia ni akan banjir. Macam apa yang kena pada zaman Nabi Nuh. Nak selamat kena pergi ke Gunung Jerai. Itu bukan lawak jenaka. Memang ada orang yang dakwa benda tu kat Malaysia ni. Okay? Memang ada. Seorang syekh yang terkenal. Tapi Alhamdulillah sudah ditegur. Inilah hasil daripada dakwa, mimpi Nabi, nampak Nabi, yaqazah dengan Nabi SAW, mula bercakap perkara-perkara yang merapu, yang merosakkan kehidupan orang. Sehingga dikatakan bahawa sebahagian murid-murid dah berpindah pun ke Gunung Jerai. Sebab apa? Percaya kepada dakwaan ini. Tengok, mengganggu hidup orang, membawa purak peranda, mengkacau bilaukan kehidupan orang lain. Lebih banyak kerosakan, ya. Dakwaan-dakwaan yaqazah ni telah membawa lebih banyak kerosakan daripada kebaikan sebenarnya dalam sejarah Islam. Bukan dekat Malaysia sahaja. Baik. Sekarang saya nak bagikan sedikit pandangan sebagai balasan, jawab balas kepada mereka-mereka yang mendakwa yaqazah ini. Okey. Baik. Kalaulah benar yaqazah ini seperti yang lafaz syak itu, iaitu fasayarani fil yaqazah, siapa nampak aku dalam mimpi, maka dia akan nampak aku dalam jaga. Dan kalaulah benar ada pihak-pihak yang nampak Nabi 24/7, jumpa Nabi bila-bila dia nak jumpa Nabi, dia boleh jumpa. Sebab ada wali-wali yang mendakwa, bila aku ada kemusykilan tentang hadis, aku akan tanya Nabi. So dalam macam Nabi ni very accessible to them. Anytime they want to call Nabi, tanya Nabi, Nabi akan jawab. Kalaulah itu benar, apa yang Rasulullah bimbangkan lagi tentang umat Islam selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi? Berapa banyak hadis yang Nabi kata, aku bimbangkan apa yang akan berlaku kepada kamu selepas aku tiada. Allah pun kata, kamu akan mati. Innaka mayyitun. Allah kata, kamu akan mati. Buat apa nak cakap benda-benda macam tu? Sebab Nabi, jasad dia ada ke tak ada ke, dia tetap boleh jumpa orang. So what's the point? What's the worry? Dan kenapa sahabat-sahabat Nabi worry? Ada yang menangis bila Nabi meninggal. Kenapa? Kalau adanya Nabi dulu sama dengan adanya Nabi sekarang. He's as accessible as before. What's the point? Dan ditambah pula dengan hujah yang mengatakan bahawa waktu zaman fitnah antara sahabat-sahabat tu, kenapa Nabi tak terus bertemu dengan Sayyidina Aisyah ke Sayyidina Ali ke, memberitahu keadaan yang sebenar? Zaman tu meruncing. Siapa kita nak menganggap bahawa Nabi jumpa kita sebab keadaan kita ni memerlukan untuk Nabi datang? Habis zaman fitnah para sahabat tak ada keperluan ke Nabi jumpa untuk leraikan peperangan pada waktu itu. Ada Sayyidina Abu Bakar kata, aku jumpa Nabi, Nabi kata kita stop peperangan ni. Sayyidina Aisyah kata, Sayyidina Ali kata kita berhentilah perang Jamal, perang Siffin ni semua. Muawiyah pun kata aku pun jumpa Nabi. Kenapa Nabi tak buat conference saja terus? Kan? Panggil semua sekali, Nabi beritahu. Sebab benda tu tak berlaku.
benda tu tidak berlaku. Kalau ada yang kata, ustaz, lah ini bukan Allah punya drama kan, mungkin Allah tak kasih Nabi jumpa dia orang pada tu sebab Allah nakkan fitnah tu berlaku. Nampak ni dah jadi cerita apa dah ni, dah jadi cerita apa dah. Dan zaman kita Allah biarkan Nabi bertemu sebab ada keperluan, sebab kita akhir zaman. Itu pun akhir zaman juga. Adakah fitnah zaman kita lebih dahsyat daripada fitnah yang berlaku zaman sahabat? Bukankah Nabi SAW mengingatkan juga para sahabat tentang fitnah yang akan berlaku itu? Kenapa nak kena ingatkan? Kalau betul Nabi boleh datang jumpa dengan diorang, jumpa Sayyidina Ali, jumpa Sayyidina Umar selepas Nabi, jumpa Sayyidina Aisyah, jumpa Sayyidina Uthman selepas kewafatan Rasulullah SAW, why mas Rasulullah kata akan berlaku begini, akan berlaku begitu, untuk apa? Nabi beri peringatan. Buat apa nak beri peringatan? Just datang je lah, cakap berhenti peperangan. Dan berapa banyak kali Nabi kata, aku bimbang apa akan berlaku selepas aku, apa akan berlaku selepas aku. Kenapa nak kena bimbang? So it doesn't make sense. It doesn't make sense Nabi tetap boleh jumpa umat dia macam dia jumpa umat dia sewaktu dia hidup. Tapi seolah-olah macam selepas dia meninggal tu akan jadi berbeza. Seolah-olah macam ada keterputusan. Ada keterputusan ke tidak sebenarnya? Dan kalaulah Nabi SAW ni sebenarnya, yes, dia ada macam biasa je. Dia ada macam biasa, macam sewaktu dia hidup dulu. Kepada orang-orang tertentu. Maka itu dah termasuk dalam kategori kitman. Nabi sedang menyembunyikan ilmu dia daripada umat Islam. Nabi sampaikan hanya kepada orang tertentu. Yang akhirnya menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Mustahil Nabi buat perkara seperti itu. Kalau ada keperluan untuk Nabi SAW beritahu, Nabi akan beritahu umat dia. Kenapa Nabi SAW beritahu kepada orang-orang tertentu yang Nabi tahu bila mereka sampaikan kepada orang lain, mereka akan dituduh sebagai sesat dan sebagainya. What's the point of all this? What's the point? Kalaulah Nabi dah pernah beri kita amaran, akan berlaku benda-benda macam ni. Maksud dia begini, Nabi beri amaran. Nanti Allah akan uji kamu di akhir zaman nanti. Bahawa aku akan datang kembali. Dan aku akan berhubung dengan sebahagian orang-orang soleh. Dan mereka akan diingkari oleh orang-orang jahil. Then it makes sense. Mesti ada warning dulu. Ni tak ada warning, tak ada apa, tiba-tiba Nabi jumpa orang sokol wali ni. Lepas tu wali ni boleh cakap benda-benda yang menyanggahi Al-Quran, menyanggahi sunnah Nabi SAW. This is something unacceptable. Itu bukan Rasulullah SAW. Itu bukan Nabi SAW. Itu makhluk lain ataupun ada masalah delusion, ya, ada masalah hallucination sebenarnya. Baik. Lagi satu. Nabi SAW jelas-jelas dalam sebuah hadis yang sahih. Ini Nabi kata akan berlaku dekat akhirat, ya. Nabi SAW akan melihat sekumpulan orang yang Nabi sangka sahabat dia. Sebab sebelum Nabi sebelum Nabi wafat tu, Nabi ingat mereka ni sahabat-sahabat Nabi. Tetapi dekat akhirat nanti, Nabi akan nampak sekumpulan sahabat Nabi kata, mari pergi ke syurga. Tapi malaikat akan hadang. Malaikat kata, ya Rasulullah, mereka ni bukan sahabat-sahabat kamu, mereka ni telah ahdathu ba'dak. Engkau tak tahu apa yang mereka reka selepas kewafatan kau. Maksud dia ada benda Nabi tak tahu. Nabi tidak tahu. Nabi hanya tahu dekat akhirat sahaja. Bahawa sebahagian yang Nabi anggap sebagai sahabat sebenarnya adalah munafik. Dan Allah dah beritahu dalam Quran. Ada sebagian munafik yang Nabi pun tak tahu. Yang Nabi pun tidak tahu siapa mereka. Okay? Tapi of course ini bukan termasuk sahabat-sahabat yang besar. Sebab sahabat-sahabat yang besar sudah ada janji syurga untuk mereka. Dan Nabi telah puji mereka dan sebagainya. Dan ada cerita mereka dalam Al-Quranul Karim. Kan? Ini adalah golongan munafik yang Nabi tidak tahu. Allah SWT of course dah tahu, dan Allah tidak beritahu kepada Nabi SAW. Dan ke akhirat baru Nabi tahu. So kalau ikut versi cerita macam ni, Nabi beryaqazah selalu dengan orang-orang soleh, wali-wali ni, takkan Nabi tak tahu mana sahabat dia yang sebenarnya munafik selepas kewafatan Rasulullah SAW. So ada pencanggahan ketara antara dua aliran ini ataupun pegangan ini. Jadi saya ajak semua berfikir sama-sama. Baik, sekarang ni kita cerita berkenaan dengan Arqam, ya. Arqam. Sekarang ni ada seorang ustaz ini yang begitu aktif sebenarnya menimbulkan balik ajaran-ajaran
Asy'ari Muhammad. Okey, beliau sangat aktif di dalam YouTube beliau. Dan sejujurnya poin-poin yang saya dapat ni kebanyakannya saya dapat daripada orang-orang bekas Al-Arqam. Ya, dan sebahagiannya juga saya dapat daripada Facebook page ini. Saya cadang semua sekali, tolong like page ini dan tolong share. Nama page-nya adalah Kesesatan Ajaran Asy'ari Muhammad. Kesesatan Ajaran Asy'ari Muhammad. Asy'ari spelling dia A-S-H-A-A-R-I. A-S-H-A-A-R-I Muhammad. Saya berterima kasih kepada yang mengasaskan page itu. Saya tak kenal dia siapa. Beliau pun tidak, kalau tak silap saya, beliau pun tidak menyatakan identiti beliau. Tapi saya mohon yang lain-lain dengar, tolong like page tersebut. Like dan sokong page tersebut sebab dia buat pembongkaran secara ilmiah. Dia bawa pembuktian. Nah, itu cara orang berilmu buka cerita. Bukan main buat karangan, buat cerpen, buat novel, bukan. Okey, kamu belum mengenal, semua orang belum mengenal, kami je mengenal. Nak tahu kena tanya guru kami. Tak ada hujah-hujah sampah seperti itu. Dia bawa hujah, dia bawa kitab, dia bawa quotation, dia bawa hadis Nabi SAW, dia bawa kitab-kitab Ustaz Asy'ari sendiri, dia bawa pengakuan Ustaz Asy'ari Muhammad sendiri sebagai pembuktian kepada orang-orang yang masih ta'assub lagi. So yes, terima kasih kepada Hafiz Farid, Kesesatan Ajaran Asy'ari Muhammad. Tolong like dan tolong share. Sebab saya suspek ajaran ini akan kembali popular. Dia akan kembali popular sebab dia ada banyak daya penarik. Ya, ada banyak daya penarik. Dan ustaz ini sedang sangat aktif menyebarkan dakwah ini. Okey. Apa kaitan Yaqazah dengan geng Arqam ni sebenarnya? Geng Arqam ni bukan geng Arqam lah. Ustaz Asy'ari Muhammad sendiri sebenarnya. Asy'ari Muhammad mendakwa bahawa dia beryaqazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan saja dengan Rasulullah, juga dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi. Dan dia dakwa bahawa Rasulullah beritahu dia dan Imam Mahdi juga mengukuhkan dan memberitahu dia bahawa dia adalah Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi. Mereka mendakwa bahawa Fatah At-Tamimi ni adalah orang yang akan membawa panji-panji Mahdi. Okey, tapi kita tahulah At-Tamimi ni adalah orang Arab. Okey, Ustaz Asy'ari Muhammad mendakwa dia berketurunan itu. Dia berketurunan sampai ke Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan kalau kita cek, Sayyidina Abu Bakar adalah Taimi. Dia bukan Tamimi. Taimi lain. Tamimi lah lain. So nampak mereka ada kelompongan ilmu yang sangat luar biasa sebenarnya. Cuma orang tak perasan. Dia ada banyak kecacatan keilmuan ajaran Arqam ni. Tapi orang-orang jahil yang baru nak jumpa agama, yang baru nak bersemangat, sukalah dengar cerita kita akan dapat kerajaan lah, kita akan Imam Mahdi, kita ni akan jadi tentera Mahdi lah, kita akan pembawa panji-panji di timur itu. Kan? Suka lah, orang kita suka benda-benda macam ni. Ilmu orang tak suka. Orang kita tak suka ilmu. Dia suka, akan datang kerajaan, kita akan dapat kuasa, kita akan bergabung dengan Imam Mahdi, kita akan lawan Dajjal sama-sama, Yahudi memusuhi kita, kita adalah jemaah terpilih. Orang kita suka benda-benda macam ni. Sangat suka. Ilmu benci. Tapi yang penglipur lara seperti ini suka sangat. Itu hawa nafsu. Itu pencari agama berdasarkan hawa nafsu, bukan nak mencari ilmu. Ni saya tegur, tolong. Ya. Dia Bani Taimi. Ya. Bukan Tamim. Dia ada dua benda yang berbeza tu. Dua kabilah yang berbeza. Boleh juga pergi ke kesesatan ajaran Asy'ari Muhammad itu, boleh cek. Ada penyangkalan itu oleh pengasas page tersebut juga. Baik, jadi dia dakwa sebagai Fatah At-Tamimi. Dalam masa yang sama dia dakwa yaqazah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yaqazah dengan Imam Al-Mahdi. Baik, siapa Imam Mahdi mereka? Imam Mahdi mereka dakwa adalah pengasas kepada tarikat Aurat Muhammadiyah. Aurat Muhammadiyah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi
Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Tetapi bila saya rujuk kepada kitab yang ditulis oleh, ataupun buku kecil yang ditulis oleh Ustaz Mukhtar Yaakob. Ustaz Mukhtar Yaakob ni adalah bekas Al-Arkam. Dia antara pengasas awal Arkam dengan Ustaz Asy'ari Muhammad. Dia keluar daripada Arkam. Okey, sebab dia dah mula lihat bekal-bekal merepek dah masuk pada waktu itu. Dia kata, sebenarnya nama sebenar pengasas aurat Muhammadiyah adalah Suhaimi bin Abdullah. Suhaimi bin Abdullah. Tetapi diubah oleh sebahagian pihak kepada Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Suhaimi itu dia letak kat belakang. Padahal nama dia Suhaimi. Suhaimi bin Abdullah. Sebab apa dia tukar jadi Muhammad bin Abdullah Suhaimi? Sebab nak sesuaikan dengan dakwaan bahawa dia lah Imamul Mahdi. Ada seorang ustaz ni lah yang membuat dakwaan begitu. Dia bukan Syekh Muhammad Suhaimi yang buat. Dan bukan anak dia, tetapi ada seorang yang bila tulis manaqib dalam bahasa Melayu, manaqib Syekh Abdullah Suhaimi ni, dia tulis, dia tambah benda tu. Dia dakwa bahawa nama dia sebenarnya adalah Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, dan dia ni adalah Imamul Mahdi, dan dia dapat dia punya wirid aurat Muhammadiyah tu secara jaga dengan Nabi di dalam Kaabah. Di dalam Kaabah. Itu yaqazah itu. Dakwaan yaqazah. Dan ustaz yang mengubah cerita itu, yang menambah cerita itu pula adalah dia mendakwa bahawa Mahdi, Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi ni adalah Mahdi. So yang buka, yang create cerita ni bukan Ustaz Asy'ari. Ada orang lain yang buat cerita ni. Ustaz Asy'ari sambut, lepas tu dia tambah masuk dalam cerita diri dia, aku adalah Fatah At-Tamimi. Sebab Rasulullah kata aku Fatah At-Tamimi. La haula wala quwata illa billah. Mungkin ada yang kata, Ustaz, apa yang mustahilnya? Okey, yang masalah dia begini. Masalahnya adalah mereka mendakwa bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi tu akan kembali sebagai Imam Mahdi, padahal dia dah meninggal lah. Okey, anak Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi sendiri mengaku bahawa Syekh dia, ayah dia meninggal dah. Tapi puak-puak ni mendakwa bahawa dia akan datang balik. Dia disembunyikan sahaja, dia gaibkan, dan dia akan datang balik sebagai Imam Mahdi. Begitulah juga mereka mendakwa Ustaz Asy'ari Muhammad pun sebenarnya tak mati, tetapi gaib sahaja, dan dia akan kembali mengangkat panji-panji Fatah At-Tamimi untuk mempersiapkan jalan untuk Imamul Mahdi. Ini dah jadi cerita Avengers, Marvel, ini dah jadi cerita karut. Saya ulang, karut. Semoga Allah hancurkan kesesatan ini. Semoga Allah SWT hancurkan kesesatan ini. Ada seorang ustaz ini, dia kata, apa yang mustahil? Tak mustahil. Kalau kita belajar sifat 20, tak mustahil. Tak mustahil Allah menyembunyikan Muhammad bin Abdullah Suhaimi itu untuk jadi Mahdi. Tak mustahil Allah menyembunyikan Asy'ari Muhammad untuk jadi Fatah At-Tamimi nanti, untuk timbul balik nanti. Tak mustahil. Maka tak mustahil itulah buktinya bahawa ia berlaku. Ini orang yang tidak ada asas ilmu langsung sebenarnya. Mohon maaf saya kata. Tapi dia letak di depan nama dia ustaz. Orang awam dengar, oh kan. Itu orang yang belajar mungkin tak tahulah. Dia belajar cut and paste ke, dia belajar 2-3 hari je ke. Orang yang belajar betul-betul sifat 20 takkan buat dakwaan bodoh seperti itu. Tak maaf saya kata, ini kebodohan besar, bahaya dia besar. Ini bukan benda main-main, ini bukan benda khilaf kecil-kecil. Tidak. Hidup orang rosak, hidup orang hancur, hidup masyarakat hancur, hidup keluarga yang mengikut jalan-jalan macam ni hancur lebur. Terputus daripada jalan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dah mengikut aliran-aliran seperti ini. Mula membenci para ulama, mula membenci ulama-ulama yang didakwa sebagai ulama kerajaan, dipanggil ulama su' sebagainya. Ulama jahat, dajjal mereka ini. Jadi kami yang benar, kami jemaah yang lurus, kami yang benar. Apa jadi kepada orang-orang yang ikut dakwaan-dakwaan seperti itu? Mereka akan semakin jauh daripada jalan yang benar. They will be further away from the truth. Dan dia orang susah nak patah balik kepada jalan yang betul. Sebab apa? Sebab guru-guru dia sudah memburuk-burukkan nama ulama-ulama yang muktabar. Jadi bila diorang nak jalan yang lurus balik, nak cari kat mana? Sebab ulama muktabar ni sudah dianggap sebagai sesat. Okey. Jadi dakwaan dia tak mustahil. Bila tak mustahil maka benar. Saya kalau ada dekat depan dia, saya akan tanya, Pak Cik,
Tak mustahil pakcik penipu. Tak mustahil Ustaz Asy'ari Muhammad penipu ataupun tertipu oleh syaitan. Tidak mustahil, betul? Ke mustahil? Tak mustahil. Sebab tak maksum, Nabi je maksum. Allah maksum. Kan? Allah tidak menipu. Kan? Nabi-nabi yang lain maksum. Ustaz Asy'ari tidak. Ustaz pun tidak. Jadi tak mustahil Ustaz pembohong. Tak mustahil Ustaz Asy'ari pembohong atau dia dibohongi oleh syaitan. Betul? Jadi kalau ikut hujah kamu, tak mustahil maka boleh berlaku, maka ia berlaku. Maka saya pun kata, kalau begitu anda pembohong. Boleh ke kita berhujah macam tu? Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim. Kan? Ini saya gunakan awak punya hujah ke atas diri awak sendiri. Ahli Sunnah wal Jamaah tak akan berhujah macam tu. Dan dia tak ada kaitan dengan sifat 20. Tidak ada kaitan. Hari ni, geng-geng yang nak mempertahankan kesesatan kesufian mereka, semuanya kata, oh kami ikut sifat 20. Kami ikut sifat 20. Imam Abu Hasan Asy'ari kalau ada, dia dah katuk kepala kamu dah. Kalau imam-imam besar Asy'ariyah dah ada hari ini, dia dah katuk kepala kamu dah. Dia tak ada kaitan. Tak ada kaitan dakwaan kamu tu. Kamu kata tak mustahil. Kamu nak guna apa? Hukum akal. Oh, benda ni mungkin. So mungkin berlaku ke? Mungkin tiba-tiba jadi waqi' pula. Mungkin lain, berlaku lain, wajib lain, mustahil lain. Ni tak. Bila mungkin aja maka ia berlaku. Apa hujah yang kamu bawa? Hanya setakat ia tidak mustahil. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian, ini best ni. Ustaz Asy'ari Muhammad dalam ceramah-ceramah dia yang dirakam dan ditulis di rumah dia sendiri, yang dibocorkan oleh sebahagian ahli keluarga dia sendiri, okay? Dan juga murid-murid rapat dia, dan sebahagiannya boleh dibaca di internet pun sebenarnya. Dia mendakwa bahawa Rasulullah memberitahu dia bahawa Tun Ghaffar Baba akan jadi PM. Dan benda ni diulang banyak kali sebenarnya. Dia kata ini daripada Rasulullah. Rasulullah beritahu ni. Rasulullah yang beritahu, kita kena percaya. Orang tak percaya tak apa, kita kena percaya. Dan of course dia minta murid-murid dia percaya. Dia kata Rasulullah beritahu dia bahawa Tun Ghaffar Baba akan jadi Prime Minister of Malaysia. Tak cukup dengan itu. Selepas Tun Ghaffar Baba undur diri, sebab dia kata sekejap je Ghaffar Baba akan jadi PM sekejap aja. Lepas tu siapa akan naik jadi PM? Dia akan dilantik jadi PM. Ustaz Asy'ari Muhammad akan dilantik jadi PM. Ma hadzal hara'. Hara' benda ni. Bahasa Arab hara' ni kegilaan, kebodohan, kemengarutan apa ni? Khurafat apa ni? Murid-murid dia tak boleh fikir ke? Pengikut-pengikut dia. Adakah kamu percaya yang sampaikan tu Rasulullah? Dan Tun Ghaffar Baba sudah meninggal pada tahun 2006. Dia tak jadi PM pun. Dia dah meninggal. Dan Ustaz Asy'ari pun dah meninggal dunia. Itu yang dia orang kata tak meninggal lagi tu. Dia orang masih berpegang. Cuba bayangkan, murid sebahagian pengikut-pengikut mereka masih berpegang Ustaz Asy'ari akan patah balik dan akan jadi PM. This is the level of madness of these kinds of teachings. Okay? This is the level of madness of these kinds of teachings. La haula wala quwata illa billahil azim. Itu tanda yang jelas bahawa sama ada dia berhalusinasi atau yang datang menipu dia itu syaitanir rajim. Syaitan yang datang kepada dia. Bayangkan berapa ramai pengikut dia dekat Malaysia. Akhirnya syekh mereka adalah syaitanir rajim. Cuba bayangkan. Cuba bayangkan. Berapa banyak pengikut-pengikut yang mendakwa dia ni Fatah At-Tamimi dan sebagainya, tetapi syekhnya adalah syaitan. Sejujurnya saya juga pernah satu masa dulu terpesona dengan mereka. Terpesona dengan Asy'ari Muhammad. Terpesona dengan jalan mereka itu. Saya dah jumpa sebahagian orang-orang atasan mereka. Walaupun tak lama, saya jumpa 2-3 kali sahaja. Ikut murid-murid rapat mereka, sebahagian ada keluarga dia juga saya dah jumpa. Pada waktu itu memang terpesona. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan di kalangan mereka pada waktu itu memang ada yang percaya bahawa Ustaz Asy'ari tak mati dan dia akan datang balik. Dan Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi adalah Imam Mahdi, dia akan datang balik. Saya kata ini akidah Syiah ni. Ustaz yang mempertahankan tu dakwa. Oh, ini bukan akidah Syiah. Syiah memang sesat. Kan? Ini bukan akidah Syiah. Syiah lah ni. Inilah Syiah dakwa tentang Imam 12 dia orang. Imam ke-12 dia orang. Siapa nama dia?
Hasan al-Askari, Imam ke-11 itu dia bersembunyi. Allahumma salli ala Muhammad. Anak Hasan al-Askari itu, Muhammad bin Hasan al-Askari itu sembunyi atau dighaibkan, dan nanti akhir zaman dia akan keluar. Syiah Ithna Asyariyah dalam dunia ini, mereka menantikan kehadiran Imam ke-12 itu sebagai Imam Al-Mahdi. Sama je cerita dia. Geng-geng Arkam ini tunggu Fatah At-Tamimi datang balik, dighaibkan, dan juga Muhammad bin Abdullah Suhaimi datang balik. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Dia kata begini, tak mustahil. Sebab apa? Sebab Yahudi nak bunuh dia, mestilah Allah gaibkan dia. Buktinya apa? Dia mula bawa bukti, tengok Nabi Isa Allah gaibkan boleh. Kenapa tak boleh Allah gaibkan Imam Al-Mahdi? Tu yang saya kata tadi. Kenapa kamu tak boleh berbohong? Kan? Kalau kamu nak kata Allah gaibkan Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa ke langit, maka Allah juga mengangkat Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi ke langit, ataupun Allah mengangkat ataupun menggaibkan Asy'ari Muhammad. Maka saya kata, kalau begitu tak mustahil kamu berbohong, dan Ustaz Asy'ari pun berbohong, dan kami ada bukti dia berbohong, dan dia ada pengakuan yang dia berbohong. Okey, cuba baca kesesatan Asy'ari Muhammad itu. Okey, ada banyak bukti dekat dalam tu. Dan dakwaan Ghaffar Baba ni, Tun Ghaffar Baba almarhum juga adalah satu penipuan. Kalau bukan penipuan, dia tertipu oleh syaitanir rajim. Dia tertipu. Okey, pengikut-pengikut dia yang dengar ni, saya tanya, adakah Tun Ghaffar Baba jadi Prime Minister? Ataupun Tun Ghaffar Baba pun digaibkan, dia akan hidup balik. Dia akan hidup balik, dia akan jadi PM nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat, akal bila sudah rosak, habis. Nabi datang untuk tentang ajaran-ajaran macam ni lah. Agama datang untuk memandaikan manusia, bukan menjadikan manusia berpegang pada khurafat ini. Ustaz tersebut, saya tahu awak tahu siapa saya maksudkan. Okey. Kalau awak tidak setuju, tidak puas hati, saya jemput berdialog secara terbuka. Okey. Saya jemput berdialog secara terbuka. Ustaz yang sedang giat sekarang ni buat YouTube video mempromosikan Fatah At-Tamimi, Ustaz Asy'ari Muhammad. Saya jemput anda berdialog secara terbuka, secara live. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, Ibn Arabi pun kata benda sama. Tahu tak apa Ibn Arabi kata? Diriwayatkan oleh Syekh Sya'rani. Syekh Sya'rani. Apa yang Syekh Sya'rani kata? Syekh Sya'rani kata, Ibn Arabi kata bahawa Imamul Mahdi adalah Imam ke-12 tu yang hilang tu. Muhammad bin Hasan al-Askari. Muhammad bin Hasan al-Askari. Macam mana ni sekarang ni? Syekh Akbar ni, lagi satu ni, dia mendakwa bahawa Imamul Mahdi adalah Imam ke-12 yang Syiah percaya tu. Habis. Kalau yang mendakwa, ini adalah madsus ke atas Ibn Arabi. Kamu kata Syekh Sya'rani ada teks Futuhat yang original? Tak. Sebab kitab tu sendiri adalah madsus ke atas Syekh Sya'rani. Ini semua in denial. Golongan yang asyik kata madsus ini dia in denial. Madsus ni maksud dia penambahan dalam kitab-kitab. Kamu kata ada penambahan, kamu kena buktikan dekat mana penambahan. Jangan suka-suka kata penambahan. Tak kena dengan selera kamu je penambahan. Penambahan itu tak jujur. Itu bukan satu dakwaan keilmuan. There's no intellectual integrity bagi orang yang cakap macam tu. Menafikan saja macam tu. So macam mana? Ustaz Asy'ari Muhammad betul ke? Ibn Arabi betul ni sekarang ni? Satu Fatah At-Tamimi, yang satu Syekhul Akbar ni. Salah satu mesti penipu, betul tak? Bagi saya dua-dua penipu. Dua-dua penipu. Okey, ataupun dua-dua tertipu. Tertipu oleh syaitan. Saya ulang banyak kali dan saya bertanggungjawab atas kenyataan saya ini. Tak payah beritahu saya bahawa saya akan bertanggungjawab. Saya tahu saya akan bertanggungjawab. Dan mereka juga bertanggungjawab atas dakwaan mereka. Ibn Arabi juga bertanggungjawab atas dakwaan dia bahawa Imamul Mahdi adalah Imam ke-12 Syiah itu. Ustaz Asy'ari Muhammad juga bertanggungjawab atas dakwaan Yaqazah dia itu. Dan orang-orang Arkam yang masih nak hidupkan ajaran ini juga bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik.
Jadi saya rasa cukup untuk pendedahan pada hari ini. Bacalah dekat page Facebook, ada banyak lagi info dalam tu. Ya, ada banyak lagi info dekat dalam tu yang menjengkelkan sebenarnya, menjengkelkan. Inilah orang-orang yang sawalat lahum anfusuhum. Nafsu mereka dan syaitan telah mempermain-mainkan mereka. Nafsu dan syaitan telah mempermain-mainkan mereka dengan permainan yang dahsyat. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah melindungi kita daripada penyelewengan akidah ini. Mereka gerak secara underground. Saya tengok tak underground, saya tengok terbuka je. Saya tengok terbuka sahaja dia orang sekarang ni. Dah makin berleluasa kita tengok dekat YouTube ni. Like anyone can say anything. Kan? Mungkin ada yang kata, hang pun sama juga. Hang, you can say anything you want. Tak apa. Kalau ada pihak-pihak yang merasakan bahawa pendedahan-pendedahan saya ini mengganggu kesejahteraan masyarakat, membawa kekecohan, you want me to stop? Okay, I will stop. I will stop. Tapi Alhamdulillah saya dah jalankan tanggungjawab saya. Dan kalau pihak-pihak seperti ini nak delete video-video saya, itu tanggungjawab di atas bahu kamu di depan Allah. Okay? Jadi kalau ada yang dakwa, hantar ni, you expose yang sesat ni, you ni ada authority apa? Under whose authority? Dia bukan under anyone's authority. Saya ada ilmu. Saya ada ilmu, saya kena sampaikan. Dan siapa yang mendakwa saya jahil, saya jemput berdialog. Bismillah. Ya, ini bukan kesombongan. Orang yang tahu dia kena cakap tahu. Orang yang tahu cakap tak tahu tu penipu. Itu bukan tawaduk. Orang yang tak tahu cakap tahu tu penipu. Okey? Orang yang tahu cakap tak tahu, action tawaduk tu bukan tawaduk. Tu minta kena debu. Minta maaf. Sebab apa? Sebab masyarakat perlu ilmu awak. Awak setiap tawaduk macam tu, kan? Jangan. Kehidupan masyarakat rosak dengan ajaran sesat macam ni. Kami tahu sebab kami dapat aduan orang-orang macam mana. Keluarga berantakan, adik-beradik bergaduh, mak ayah bergaduh, cerai-berai. Tengok kisah-kisah Arkam dulu. Bercerai-berai hanya kerana tolak jemaah. Cerai-berai. Siap ada kafir-kafir lah. Dia tak cakap mungkin kafir, tapi dah macam orang kafir lah tu. Menolak wali Allah, kata. Menolak Imam Mahdi, kan. Menolak jemaah kebenaran. Ini bawa kerusakan kepada masyarakat. Tak apa Mat Arid. Bagus. Kita sokong apa yang kita boleh buat, kita buat. Allah akan menghakimi kita berdasarkan apa yang kita buat. Berdasarkan kemampuan kita. Allah tidak akan bertanggungjawabkan ke atas bahu kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. So saya mohon kepada masyarakat kita, jangan senang-senang nak telan dakwaan Yaqazah ni. Walaupun daripada orang yang ada sanad. Saya ulang lagi sekali. Walaupun daripada orang yang ada sanad dan ijazah, itu bukan penentu kebenaran. Sebab pihak-pihak yang mendakwa bahawa Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi ni dapat daripada Nabi SAW dalam Kaabah dan bahawa dia Imamul Mahdi, juga mendakwa ada ijazah, ada sanad sampai Rasulullah SAW dan tarikat mereka sah. Itu bukan dalil. Sebab tu saya pelik macam mana benda-benda macam ni boleh masuk di kalangan Asy'ariyah. Mengaku saja Asy'ariyah, tetapi dakwaan-dakwaan seperti ini sudah meresap masuk. Sesiapa saja boleh dakwa, oh saya dapat wirid daripada Nabi, oh saya mimpi Nabi SAW, oh saya ni adalah wali kutub. Suka-suka je orang-orang macam ni. Lepas tu yang duk mengikut ni, bila orang kritik je dia campak Wahabi. Tak ada benda lain. Tak ada benda lain. Bismillah, insya-Allah. Saya doa pada Allah kalau saya salah, saya mohon Allah tunjukkan kesalahan saya. Kita bukan nak mempromosikan kesesatan kepada orang. Buat apa? Kita akan mati. Kita akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita support sama-sama insya-Allah. Saya tolong awak, awak tolong saya. Ini sumbangan saya yang saya boleh berikan kepada sahabat-sahabat saya di Nusantara ini, bukan sahaja di Malaysia. Ini juga memberi kesan kepada sahabat-sahabat di Singapura, di Brunei, di Indonesia. Kita kena hadang dan kita kena tolak balik. Mungkin dah beratus tahun kita kata retreating. No. We have to push it back. Push it back. Dakwaan sanad, dakwaan ijazah, dakwaan yaqazah secondary. Dulukan hujah, dulukan Quran, dulukan sunnah, dulukan kalam-kalam ulama mu'tabar, dulukan ijma', dulukan qiyas. Mimpi, yaqazah, semua itu adalah penyokong sahaja. Zauk isyarat itu penyokong sahaja. Dia tidak boleh diletakkan di atas, apatah lagi diletak paling tinggi, dan tidak boleh dicabar pula oleh disiplin-disiplin ilmu yang lain. Subhanallah. Saya bukan nak menghukum semua orang, semua yang dianggap wali dalam dunia ini, tidak. Saya mengkritik prinsip.
Jadi sesiapa saja yang berpegang pada prinsip yang sama, awak kena tanya mereka, awak kena persoalkan mereka. Dan kalau awak nak kritik pandangan saya, ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Tunjukkan kesalahan saya, tunjukkan di mana kesalahan saya, expose me, buat video, buat artikel, buat whatever you need. If you think that I am diverting the ummah, then you have the responsibility to expose me. Saya ingatkan kepada ilmuwan-ilmuwan dekat Nusantara ini, kalau anda menganggap bahawa Nodros ni tengah bawa kesesatan besar kepada orang Melayu, dia telah memporak-perandakan pegangan orang Melayu kepada orang-orang soleh. If you really think that in your heart, then it's wajib upon you to stand up and correct me and expose me. You tak buat, you akan berdosa di depan Allah. Sebab kalau you yakin I merosakkan masyarakat, dan you ada ilmu, tapi you diam, dalam keadaan you kata I menyesatkan orang, then you tanggung dosa itu. Okay? Kalau you yakin saya menyesatkan umat, stand up, expose me, ya, bongkar kesesatan saya secara terbuka. Okay? Jangan nak cakap belakang Wahabi ni, Asy'ariyah berbulu Wahabi. Come on lah, we demand a higher standard from our scholars. Kalau betul you are real scholars, you are real scholars. Saya rasa cukup untuk hari ini. Menggunakan jenama yang baik untuk menjustifikasikan fahaman yang salah. Itulah Dr. Syamsuddin, saya tak pernah jumpa. Ahlan wa sahlan kepada semua. Salam perkenalan kepada semua juga. Betul ya, dia orang ni menggunakan jenama Aswaja aja, semua main Aswaja, sifat 20. Selain Aswaja sifat 20, dia main campak sifat 20. Siapa pegang sifat 20 kena terima yaqazah, kena terima apa kita kata mimpi yang bukan-bukan, kena terima wafa', kena terima mujarabat yang mengarut, kena terima tajul muluk, kena terima apa lagi, fususul hikam, kena terima qul huwallahu ahad tu merujuk kepada Muhammad pun boleh. Atas dasar apa? Oh, ini adalah apa? Ini adalah sifat 20. Siapa belajar sifat 20 dia akan faham. No. Siapa yang betul-betul faham sifat 20, dia akan tolak semua tu. Siapa yang faham sifat 20 sebenar-benar, hukum akal yang sebenar-benar hukum akal, dia akan tolak semua tu. So, jangan biarkan mereka hijack istilahat-istilahat ini. Kalau benar-benar kita mengikut manhaj Asy'ariyah Maturidiyah, kembali kepada imam-imam Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan belajar balik sebenar-benar akidah Asy'ariyah ni macam mana. Sebab dia telah dicerobohi oleh akidah Batiniyah sebenarnya. Dia telah dicerobohi oleh sufi-sufi pelampau. Bukan sufi, sufi tak ada masalah. Sufi-sufi pelampau telah hijack akidah Asy'ariyah sebenarnya di tanah Melayu ini. Ya, jadi semoga kita bangkit dan tolak balik. Kita kalau tak boleh tolak, kita hadang saja. Jangan sampai merebak. Jangan sampai merebak. Wallahu a'lam bisawab. Saya minta izin berhenti di sini. Semoga mendatangkan manfaat kepada semua. Saya ingin jemput lagi sekali ustaz yang sibuk mempromosikan Ajrak Rakam ni. Tak perlu respon saya buat video, kita buat dialog terus secara live, ya. You present your case bahawa Ustaz Asy'ari Muhammad ni Fatah Tamimi dan Syekh Muhammad bin Suhaimi adalah Imam Al-Mahdi, dan dia akan datang balik present your case secara terbuka, secara live, insya-Allah. Okey, saya jemput. Dan ustaz-ustaz, ilmuwan yang tidak setuju dengan saya, yang kata saya ni membawa kekecohan dekat negara ni, kenapa diam? Bangkit dan bersihkan balik kekotoran yang telah saya simbahkan dekat negara ini. Kamu cakap belakang pun tak ada nilai, ya, tak ada nilai. Sebab betul saya dah sampaikan kerusakan, kamu kena bersihkan balik. Kamu cakap belakang tak bersihkan apa-apa. So be a gentleman and come forward. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua. Selamat